Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallahil azim as-samadul azizil hakim. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu ahsanal makhluqin wa khataman nabiyyin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat keizinan dari Allah kita dapat bersama-sama lagi untuk membincangkan tentang perbahasan dari kitab Imam Al-Ghazali rahimahullah berkaitan dengan ilmu, dan kita doakan semoga segala usaha kita untuk memahami apa yang dibicarakan ini mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membincangkan berkaitan dengan persoalan ilmu fikih, ilmu fiqh yang Imam Al-Ghazali mengaitkannya dengan ilmu yang berkaitan dengan hal-hal amalan zahir yang kita lakukan di dunia ini. Dari segi itu Imam Al-Ghazali meletakkan ilmu fiqh itu sesuai dengan dia punya perbahasan, dia punya subject matter dia. Disebabkan ilmu fiqh itu merupakan perbahasan yang berkaitan dengan amalan, maka ilmu fiqh itu kata Imam Al-Ghazali banyak berkait dengan amalan ataupun tindakan ataupun perbuatan manusia yang dilakukan secara betul. Dan matlamat akhir ilmu fiqh itu ialah untuk mencapai keadilan dalam urusan-urusan amalan manusia di dunia ini, walaupun dia juga berkait dengan hal-hal keagamaan, tetapi ia mencakup ataupun merangkum hal-hal amalan dalam keagamaan. Sedangkan di sana dalam agama ada hal-hal yang berbentuk amalan zahir, ada juga hal-hal yang berkait dengan amalan hati yang lebih bersifat dalaman, yang lebih bersifat rohaniah, spiritual. Jadi kita sambung sikit. Nak habis itu perbahasan tentang fiqh itu sebelum nanti dia pergi kepada aspek-aspek yang berkaitan dengan dalaman pula. Ini dia nak selesaikan dulu komen ataupun pandangan beliau tentang ilmu fiqh. Muka surat 93 dalam buku kita. Ahli fikih atau ahli fiqh itu tidak memperkatakan tentang penyakit hati atau penyakit jiwa, kata Imam Al-Ghazali, dan cara mengatasinya. Itu bukan dalam cakupan dan ruang lingkup perbahasan ilmu fiqh. Hal-hal hati dan perkara-perkara yang merosakkannya itu, dan cara-cara menyucikan, membersihkannya itu bukan urusan ataupun perbahasan ilmu fiqh. Tetapi yang ada, kata Imam Al-Ghazali, adalah mengenai yang merosakkan adalah ataupun keadilan. Jadi urusan fiqh ini, hukum hakam ini adalah untuk mengelakkan daripada berlakunya kezaliman dalam urusan-urusan amalan kita.
Kan? Misalnya ibadah. Kalau ibadah kita tu, solat kita tu rukunnya tak cukup, nanti tak sempurnalah kita punya solat itu. Dan kita menzalimi. Menzalimi siapa? Menzalimi diri kita lah. Kerana kita tidak melakukan amalan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala secara betul. Jadi kita berlaku zalim pada diri kita. Kita juga berlaku zalim kepada Allah Ta'ala. Zalim kepada Allah Ta'ala bukanlah zalim maknanya kita menganiaya Allah, tetapi kita tidak meletakkan Allah itu pada tempatnya yang betul. Kita tidak menundukkan diri kita sebagai hamba dengan cara yang betul. Itu menzalimi. Zalim itu maksudnya apa? Zalim itu maksudnya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu maksud zalim. Jadi kita boleh bersifat zalim kepada Allah dalam arti kata kita tidak tunduk dengan betul kepada Allah. Itu zalim kepada Allah. Tapi Allah tidak rugi. Allah itu ghaniyun 'anil 'alamin. Kalau kita semayang tak betul, Allah tak rugi apa. Tetapi kita yang rugi. Sebab dengan kita menzalimi diri kita dan tidak meletakkan Allah pada tempatnya sebagai Tuhan, kita sebenarnya rugi. Dan rosaklah amalan kita, dan kita sebenarnya tidak berlaku adil. Jadi keadilan itu adalah matlamat ilmu fiqh. Bila fiqh membicarakan yang ni halal, yang ni haram, yang ni sah, yang ni batal, yang ni wajib, yang ni rukun, itu semua nak matlamatnya supaya amalan-amalan kita sempurna. Itu tadi ibadah. Kemudian hal-hal lain pula, muamalah pula, jual beli kita. Fiqh ada juga pun bagi tahu yang ni haram, riba haram, jual beli halal. Kan? Fiqhun nikah, munakahat, fiqh munakahat pun ada halal, haram, sah, batal, rukun, semua ada. Fiqh jinayah, fiqh yang berkaitan dengan jenayah, yang membunuh, yang mencuri, yang memberontak, semua ada hukum-hukum, ada hududnya. Itu semua urusan-urusan fiqh. Tapi nampak tak, urusan itu semua urusan amalan kita ketika di dunia ini. Ketika di dunia ini. Sebab kita hidup di dunia, walaupun kita nak pergi ke akhirat, tetapi dunia yang kita hidup ni pun kena sempurna juga. Kerana segala benda yang kita nak dicapai di akhirat tu semua bergantung kepada apa yang kita buat di dunia ini. Jadi jangan kita memberatkan satu, kita melupakan yang satu. Kita rasa akhirat saja yang penting, tapi kita lupa sebenarnya persiapan akhirat itu adalah ketika kita berada di dunia. Dan sebahagiannya adalah dibahaskan dalam ilmu fiqh berkaitan dengan betul salahnya amalan kita ketika berada di dunia ini. Sambung Jadi seluruh perhatian ahli fiqh adalah menyangkut dengan dunia dari segi itu. Menyangkut dengan urusan-urusan amalan kita di dunia ini. Yang dengan dunia itu ada perbaikan jalan akhirat. Bukan maknanya fiqh ni urusan dunia, maka dia macam tak penting. Tidak. Kerana dunia ini adalah jalan untuk menuju ke akhirat, ataupun tempat kita bercucuk tanam yang hasilnya nanti kita akan ambil di akhirat. Jadi dunia ini dia wasilah, dia jalan, dia means to an end. Not only a means, an important, a very pertinent means towards the hereafter. Dia bukan calang-calang wasilah, dia wasilah yang penting. Dan tidak boleh kita senang-senang ketepikan dunia ni. Kerana dunia inilah merupakan jalan untuk kita menuju ke akhirat. Bila sekiranya ia memperkatakan sesuatu dari sifat-sifat hati dan hukum akhirat adalah termasuk ke dalam percakapannya itu secara sambil lalu. Kita kata Imam Ghazali, fiqh ni, dalam fiqh ni kalau dia bercakap tentang hati pun itu sekadar macam footnote saja kan, macam sambil lalu saja. Dia bukan perbahasan utama, tetapi dia sekadar perbahasan
perbahasan sambilan. Sebab itu bukan perbahasan utama. Itu bukan maudhu' kepada fiqh. Urusan hati itu adalah maudhu' kepada ilmu satu lagi nanti yang kita nak bicara selepas ini. Kan? Sebagaimana kadang-kadang termasuk ke dalam percakapannya persoalan kedoktoran, persoalan berhitung, ilmu bintang dan ilmu kalam. Sebagaimana dalam fiqh kadang-kadang ada perbahasan tentang perubatan. Bila sampai kepada perbahasan yang perlu disebut tentang hal-hal perubatan, maka fiqh ceritalah pasal perubatan, tapi bukan perubatan itu yang menjadi maudhu' utama fiqh. Macam itulah. Begitu juga dengan berhitung. Berhitung ni kita hari ni matematik lah. Matematik bukan urusan fiqh, tapi bila sampai kepada misalnya nak mengira zakat, ada perbahasan matematik dalam fiqh. 1/8, 1/6, 1/2, dia punya asabahnya, lebihannya berapa kan. Itu mathematics. Kita pun kadang-kadang tak tahu. Orang matematik lebih cekap lah kalau diberikan hal-hal faraid ni kan. Urusan nak kira harta pesaka apa semua, ada perbahasan matematik di situ. Tapi dekat situ sajalah. Perbahasan fiqh yang lain tak ada sangat cerita tentang matematik. Bila tentang zakat, tentang faraid, di situ ada matematiknya. Sebagaimana tadi ada perbahasan sedikit tentang perubatan, ketika sambil lalu kepada urusan itu, dia akan sebut ilmu bintang. Ilmu bintang bukan urusan utama fiqh, tapi nanti bila sampai kepada nak tengok anak bulan misalnya, kan, urusan nak tengok anak bulan ke, urusan apa lagi yang berkaitan dengan ilmu bintang, astronomi, ada nanti hal-hal falak ini penting. Sebab itu ada ilmu falak dalam Islam. Kan, nak kira kiblat misalnya, itu nanti berkait tu. Matematik pun ada kat situ, ilmu bintang pun ada kat situ, dan macam-macam dan lain-lain lagi. Ilmu kalam ni ilmu akidah pun ada dalam perbincangan fiqh, tapi tidaklah utama. Itu maksudnya di sini. Dan sebagaimana termasuknya ilmu falsafah ke dalam tata bahasa dan pantun. Dia bagi kiasan, Imam Ghazali bagi kiasan sebagaimana adanya perbahasan ilmu falsafah dalam ilmu grammar, dalam ilmu tata bahasa. Betul ke ada? Ada. Sebab tata bahasa tu, grammar tu, dia ada berkaitan dengan logik, mantik dengan lughah dalam Islam. Dia ada banyak kaitan. Sebab apa? Sebab apa benda yang kita cakap dalam bahasa kita semua datang daripada pemikiran kita kan. Sebab itu orang Arab kata al-lughatu wi'aul fikri. Bahasa itu merupakan corong kepada pemikiran. Kalau kita nak bercakap apa yang ada dalam kepala kita nak sampaikan ke orang, kita tidak boleh sampaikan melainkan dengan bahasa. Di situ ada hubungan antara bahasa dengan pemikiran, falsafah. Tapi tidaklah begitu sentral, tidaklah begitu fundamental. Sebab bila dah grammar ni, dia dah lebih pada masalah penggunaan saja. Hal-hal falsafah tu mungkin sambil lalu saja. Kan macam Imam Ghazali kata tadi, sebagaimana dalam fiqh hal-hal bintang, kedoktoran itu dan hati itu sambil lalu saja. Itu maksudnya. Sufyan Ats-Tsauri, seorang ahli fiqh, faqih, seorang pemuka ilmu zahir. Ilmu zahir ni ilmu fiqh lah. Sebab tadi Imam Ghazali dah kata bahawa ilmu fiqh itu hal yang berkaitan dengan zahir. Jadi Imam Ghazali di sini memetik seorang ulama, Sufyan Ats-Tsauri, salah seorang pakar dalam ilmu fiqh, mengatakan sesungguhnya mempelajari ilmu ini, iaitu ilmu fiqh, tidaklah termasuk dalam urusan perbekalan untuk pergi ke akhirat. Secara khusus tidak. Sebab halnya banyak urusannya di dunia ni sahaja. Bagaimana boleh macam tu?
telah sepakat para ahli ilmu bahawa kemuliaan pada ilmu itu ialah pelaksanaannya. Ini macam persoalan lah. Imam Ghazali macam bangkitkan persoalan. Macam mana pula boleh Imam Sufyan As-Sauri kata begitu? Sedangkan bukankah kemuliaan satu-satu ilmu itu bergantung kepada amalannya? Dan ilmu fiqh tadi kita kata berkait dengan urusan amalan. How can you say dia tidak ada urusan kepada akhirat, sedangkan penting tu amalan. Kalau amalan tak betul, macam mana nak sampai ke akhirat? Itu maksudnya persoalan kepada Imam Sufyan As-Sauri ni. Tapi apa jawapan Sufyan As-Sauri? Maka bagaimana ia menyangka dia mengajar hukum zihar. Ni contoh hukum zihar. Hukum zihar ni ialah hukum dalam fiqh. Kalau kita menyamakan badan isteri kita tu dengan mak kita, tak boleh tu dalam fiqh. Atau hukum li'an. Li'an ni adalah hukum kita melaknat isteri kita. Hukum salam, as-salam, bai'us salam, iaitu berjual beli benda yang belum dilihat oleh pembeli. Itu salah satu perbahasan ilmu fiqh lah dalam muamalah jual beli. Hanya di hal-hal begini, kata Imam Ghazali, hanya diterangkan sifat-sifatnya sahaja oleh si penjual. Itu cerita tentang salam tadi. Maknanya bai'us salam itu adalah satu jual beli yang barangnya tak ada lagi, tapi penjual tu hanya cerita saja sifat-sifatnya macam ni, sifatnya macam ni. Ada perbahasan boleh ke tidak apa semua dalam fiqh. Sewa menyewa misalnya, tukar menukar wang, itu semua urusan-urusan muamalah yang dibicarakan oleh fiqh. Jadi hal-hal sebegitu, dan orang yang mempelajari hal-hal tersebut, macam mana dia boleh mendekatkan dirinya kepada Allah. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang bahas tentang beli barang, orang yang bahas tentang menyamakan isteri dengan ibu, ni kan semua benda-benda yang tidak baik lah, tidak baik. Sebab itu hukumnya itu banyak hukum-hukum yang tidak membenarkan. Mengutuk isteri. Macam mana perbahasan-perbahasan sebegini, kata Imam Ghazali, boleh membawa orang ke akhirat? Kan urusan ni macam urusan dunia sahaja. Macam law lah, macam undang-undang. Pergilah ke mahkamah, pening kepala kita. Semua urusan konflik. Sama ada konflik rumah tangga, konflik bisnes, kan, saman menyaman, semua bawa see you in court. Maknanya siapa pergi mahkamah, hatinya takkan dekat dengan akhirat. Macam itulah kata Imam Ghazali memberi contoh. Soal fiqh macam itulah, dia kata banyak sangat urusan yang berhubung dengan hukum hakam, urusan amalan kita ni, yang kalau kita banyak berbahas pun hati kita tu tidaklah membawa kita kepada akhirat, dia kata. Sebab dia banyaknya urusannya di sini. Tapi penting kerana nak menyelesaikan, kata Imam Ghazali tadi, nak menyelesaikan hal dan nak mencapai keadilan dalam dunia ini. Tapi banyaknya masalah, isu. Dalam fiqh tu banyak masalah, kan, persoalan apa, hukum apa. Jadi banyaknya persoalan hukum fiqh ini dia berkait dengan urusan-urusan di dunia ini, yang dari segi hati kita tu tidaklah sangat membawa kita cepat untuk membawa kita ke akhirat, melainkan dia banyak berurusan dengan nak selesaikan hal-hal kita di dunia ini. Itu maksudnya. Malah kata, saya tak pasti Imam Ghazali dia pemetik Sufyan As-Sauri atau ni pandangan Imam Ghazali sendiri. Dia kata orang-orang yang mempelajari hal-hal tadi itu, hukum li'an, hukum zihar, hukum bai'us salam, semua tadi, kalaulah dia belajar benda-benda tu yang membahaskan benda-benda tu untuk mendekatkan diri dia kepada Allah, itu adalah gila dia. Kan, jangan mencarilah hal-hal itu untuk pergi ke akhirat. Maknanya kena ada benda lain lah, kena mendalami hal-hal yang lain untuk kita bawa hati kita ni ke akhirat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah dengan hati dan anggota tubuh pada segala amal taat, dan kemuliaan ialah amalan-amalan itu. Maksud Imam Al-Ghazali,
hal-hal ketaatan, hal-hal untuk kita tunduk dan dekat dengan Allah dan nak ke akhirat itu ialah banyaknya urusan hati kita, amalan hati, bukan hal-hal yang bersifat macam tadi itu. Okey, selesai cara Imam Ghazali nak menghuraikan ilmu fikih atau fiqh yang kata Imam Ghazali banyak berkait dengan hal-hal keduniaan. Okey, pergi ke muka surat sebelah. Kalau ada orang bertanya pula, mengapa tidak aku samakan antara ilmu fiqh dengan ilmu kedoktoran? Kerana ilmu kedoktoran juga berhubung dengan dunia, iaitu kesihatan badan. Okey, kata orang bertanya Imam Ghazali pula, kalau kau samakan ilmu fiqh tu ilmu dunia, kalau macam tu ilmu fiqh sama macam ilmu perubatan ajalah. Ilmu perubatan pun ilmu dunia, dia hanya concern ataupun mementingkan kesihatan badan ketika di dunia ni saja. Betul Imam Ghazali jawab, saya laju sikit. Ketahuilah bahawa penyamaan itu tidak harus, tak betul dia kata. Tak boleh kita, disebabkan aku kata tadi bahawa fiqh tu urusan dunia, kalau macam tu kita kata fiqh tu sama macam perubatan sajalah, dia punya levelnya. Tidak, kata Imam Ghazali. Di situ Imam Ghazali mempertahankan ilmu fiqh ni. Jangan kita salah faham. Sebab saya tengok ada juga orang yang baca Ihya ni, lama-lama dia macam perkecilkan, ni ulama zahir ni, yang fiqh-fiqh ni lah, tak penting, kita batin yang penting. Tidak, jangan macam tu. Sebab Imam Ghazali banyak dia seimbangkan. Contohnya begini, bila Imam Ghazali kata, bila kalau macam tu orang kata samalah fiqh dengan kedoktoran, tidak. Kata Imam Ghazali, ilmu fikih itu lebih mulia daripada ilmu kedoktoran. Walaupun sama berkait dengan urusan dunia, tetapi tetap ilmu fiqh itu lebih mulia jika dibanding dengan ilmu kedoktoran. Sebab, dia bagi sebabnya. Ada 3 sebab. Ada 3 segi dia kata. Yang pertama, kerana fiqh itu ilmu syariah. Dia diperolehi dari Nabi, dari kenabian, dari wahyu. Lain halnya dengan ilmu kedoktoran. Dia itu tidak termasuk dalam ilmu syariah. Jadi walaupun dua-dua berkait dengan hal manusia di dunia ini, tetap fiqh itu dia punya darajat yang lebih tinggi di sisi agama. Kerana sumbernya masih sumber wahyu. Kan bila bercakap tentang fiqh, kita kena rujuk Quran, hukum kan, hukum hakam, kita kena rujuk hadis yang datang sumbernya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu satu bukti menunjukkan tetap ilmu fikih itu ilmu yang mulia berbanding dengan ilmu fardu kifayah seperti ilmu kedoktoran. Bukanlah bermaksud ilmu kedoktoran itu tak mulia pula, tetapi dari segi darajat itu tetap ada prioriti kemuliaan kerana ia berkait juga dengan agama. Yang kedua, ilmu fiqh itu tidak dapat melepaskan dirinya sekali-kali oleh seseorang yang nak menuju ke akhirat. Betul dia tidak direct macam ilmu jiwa ataupun ilmu kerohanian, tetapi dia tetap menjadi jalan yang boleh membawa kita ke akhirat. Kalau solat tak betul, tetap di akhirat nanti kita bermasalah. Tak betul dari sudut sah, batal, rukun dan lain-lainnya itu. Tetap penting kerana itu merupakan jalan-jalan untuk menuju ke akhirat. Baik dia sihat ataupun sakit. Sedangkan ilmu kedoktoran tidak diperlukan selain oleh orang sakit. Ini perbezaan dengan kedoktoran lah. Kedoktoran selalunya diperlukan oleh orang sakit. Orang sakit bawa pergi hospital kan, orang sihat bawa pergi hospital. Jadi ilmu kedoktoran itu penting, tapi hanya orang yang sakit yang lebih memerlukan. Tetapi ilmu fiqh, sakit tak sakit memang dia perlukan. Sebab solat bukan hanya untuk orang yang sihat saja. Solat juga penting untuk orang yang sakit. Ada caranya. Jadi solat, puasa, ini semua merupakan perkara-perkara yang berkaitan dengan fiqh itu kena diketahui. Tak kiralah dia sakit ke, dia sihat ke, dia miskin ke, dia kaya ke, dia tua ke, dia muda ke, semua wajib untuk
memahami ilmu fikih. Tak macam kedoktoran. Kedoktoran tu mungkin sebab tu dipanggil fardu kifayah saja. Sekelompok kalau dah mahir dan juga menguasai, yang lain tu sudah terlepas daripada tanggungjawab ilmu-ilmu fardu kifayah seperti kedoktoran. Ketiga, ilmu fikih itu berdampingan dengan ilmu jalan akhirat. Kerana dia memandang pada amal perbuatan anggota tubuh. Sumber dan tempat terjadinya amal perbuatan anggota tubuh itu adalah pada hati. Ilmu fiqh tu tetap penting. Kerana apa? Kerana walaupun dia berkaitan dengan amalan, tetapi kan kita tahu amalan kita ni dipandu oleh hati kita. Innamal a'malu binniyat. Niat itu pada hati. Setiap amalan itu bergantung pada niat, dan niat itu berada pada dalam. Jadi walaupun fikih itu berkaitan dengan amalan, tetapi amalan itu juga penting kerana dia amat berkait dengan apa yang ada dalam hati dan jiwa manusia. Kan? Sebab itu kita pun kalau belajar, kalau kita mengamalkan amalan-amalan agama, pastikan kita ada keseimbangan, ada kesempurnaan antara amalan dengan kejiwaan, antara zahir dengan batin. Jangan sibuk dengan nak sempurnakan yang zahir, tapi batin kita biar macam tu saja. Kan? Solat very concern. Wah, kita punya takbir tadi betul ke tidak? Kita punya angkat tangan ni betul ke tidak? Kita punya tahiyat tadi betul tak kita punya jari? Kiblat kita betul ke tidak? Tapi kiblat kat dalam ni tak pernah kita concern. Hati tu dia punya menuju ke mana tu kita tak pernah kisah. Sedangkan itu yang paling penting, kerana yang itu yang akan memandu yang di luar ini. Kan? Tak guna kita catatkan kesempurnaan amalan zahir kita, tetapi kita tidak pernah accounting kita, tidak pernah berkira-kira, hisab tentang hal dalaman kita. Kerana yang paling penting ialah amalan-amalan kita itu mesti dipandu dengan niatnya yang betul. Itu maksudnya. Okey. Mari. Jadi itu 3 perbezaan ketika orang bertanya Imam Ghazali, kalaulah engkau kata fiqh tu urusan dunia sahaja, apa beza fiqh dengan perubatan misalnya? Oh, masih ada perbezaan, kata Imam Ghazali. Kerana fiqh itu masih termasuk dalam urusan syariah, urusan agama, urusan fardu ain. Sedangkan kedoktoran itu penting, masih fardu, tetapi ia tidaklah sepenting hal-hal yang dibicarakan dalam fiqh. Baik, selesai. Jika anda menyatakan, okey, selesai urusan fiqh tadi itu. Kalau macam tu, huraikan kepadaku dengan jelas ilmu keakhirat ni macam mana? Tadi engkau duk kata fiqh ni urusan dunia, urusan ilmu yang nak pergi akhirat tu macam mana pula? Ceritalah dekat kami. Imam Ghazali kata, hurai, ini sebenarnya Imam Ghazali juga yang tulis, tapi seolah-olah macam dialog lah. Orang bertanya aku sekian kan. Atau mungkin ada yang betul-betul tanya kan, sama ada pelajar-pelajar dia ataupun orang awam bertanya, huraikan kepadaku dengan jelas ilmu jalan ke akhirat itu macam mana pula? Menunjukkan isi serta tujuannya meskipun tidak sampai terperinci benar, walaupun tidak detail, tapi at least bagilah tahu kepada kami ilmu yang membawa kami ke akhirat itu macam mana. Okey. Maka kita kata Imam Ghazali, maka ketahuilah bahawa ilmu ke jalan akhirat itu ada 2 macam, ada 2 jenis. Satu dipanggil ilmu mukasyafah. Ini mungkin barulah bagi kita. Tak barulah bagi kalau orang yang dah biasa baca kitab-kitab tasawuf, benda tu mungkin tidak baru, tetapi kalau sebahagian kita mungkin baru dengar. Ada 2 jenis yang ilmu yang nak bawa kita ke akhirat. Satu dipanggil ilmu mukasyafah, satu lagi dipanggil ilmu muamalah. Kalau kita ingat kita baca kitab ni awal-awal dulu, Imam Ghazali dah sebut dah. Ilmu yang membawa kita ke akhirat tu ada 2, satu ilmu mukasyafah, satu lagi ilmu muamalah. Okey, apa dia ilmu mukasyafah?
dan apa dia ilmu muamalah. Muamalah ni bukan muamalah yang kita duk faham hari ni Hari ni bank muamalat tu. Itu urusan muamalah fiqh tadi. Tetapi muamalah yang Nabi maksud yang Imam Ghazali maksudkan tu dia sedikit berbeza. Nanti kita tengok apa beza dia. Okey, pergi dulu kepada ilmu mukasyafah. Yang pertama ilmu mukasyafah. Apa dia ilmu mukasyafah? Iaitu ilmu batin. Ilmu batin ni pun jangan salah faham. Oh, ini ilmu sesat ni kalau ilmu batin, kan? Kalau dengar perkataan batiniah itu lain Batiniah tu selalu dikaitkan dengan Syiah. Itu batiniah sebagai satu term mazhab dalam Syiah. Itu yang maksudkan, walaupun dia pun bercakap tentang benda-benda dalaman juga. Tetapi maksudnya ialah ilmu rohani kita ni, ilmu rohaniah, ilmu dalam ini. Dan kata Imam Ghazali, ilmu mukasyafah inilah kesudahan segala ilmu. Maknanya kalau kita betul-betul lah nak mencari ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah, akhirnya kita kena sampai kepada ilmu yang dipanggil ilmu mukasyafah ni. Tapi nak sampai itu bukan calang-calang lah. Nanti kita tengok. Telah berkata setengah arifin, setengah ahli-ahli ma'rifah, ahli-ahli yang dekat dengan Allah Ta'ala, kata Imam Ghazali tentang ilmu mukasyafah ni, mereka berkata, orang yang tidak mempunyai bahagian dari ilmu mukasyafah ini, aku takut akan buruk kesudahannya. Maksudnya orang yang dari segi ilmu, dia hanya sampai ilmu-ilmu zahir sajalah tadi tu, fiqah saja apa semua, tapi tak sampai kepada ilmu batin ini. Sebahagian ahli-ahli ma'rifah mengatakan takut atau bimbang akhirnya itu merupakan pengakhiran yang tidak baik, su'ul khatimah. Sekurang-kurangnya bahagian daripadanya ialah membenarkan ilmu itu dan tunduk kepada ahlinya. Paling kurang dia kata ilmu itu sendiri kena diiktiraf betul dan ada dia punya ahli atau pakarnya. Itu sudah orang kata the least we can be. Kalau nak sampai kepada tu. Tapi kalau ilmu tu pun kita nafikan, ilmu tu pun kita tolak, ilmu tu pun kita sesatkan, macam mana kita nak sampai kepada mukasyafah tersebut, kata Imam Ghazali. Berkata yang lain pula mengatakan orang yang ada padanya dua perkara tidak akan terbuka baginya sedikit pun dari ilmu ini. Kalau ada berdua benda ni takkan sampai kepada ilmu mukasyafah, iaitu berbuat bid'ah dan takabur. Maknanya kalau melakukan sesuatu yang lari daripada apa yang diajar oleh agama ataupun bersikap takabur. Sebab syarat untuk mendapat ilmu mukasyafah tu ialah kita tunduk kita kepada Allah Ta'ala itu kena mutlak. Menyerah diri kepada Allah Ta'ala itu kena mutlak. Buang semua sifat-sifat mazmumah dalam diri kita yang membuatkan kita mungkin jatuh kepada syirik. Sebab takabur atau riak itu, kata ulama-ulama rohaniyah, adalah salah satu cerminan syirik. Dia panggil syirik yang tersembunyi, syirik yang khafi, syirik yang tersembunyi. Sikit lagi Jadi kalau ada dua perkara itu, maka dia tidak akan sampai kepada ilmu ini. Ada lagi kata ulama yang mengatakan barang siapa mencintai dunia atau selalu memperturutkan hawa nafsu, nescaya ia tidak akan yakin kepada ilmu ini, dan mungkin ia yakin kepada ilmu-ilmu yang lain. Kan? Kalau orang yang kesibukannya ialah dunia dan raja atau tuhannya itu ialah hawa nafsu, maka dah pasti dia tidak akan sampai dan yakin terhadap ilmu ini, dan dia akan lebih yakin kepada ilmu-ilmu yang lain. Sekurang-kurangnya penyiksaan terhadap orang yang mengingkarinya ialah tidak merasakan sedikit pun kelazatan ilmu ini. Maknanya orang yang mengingkari ilmu mukasyafah ini, dia akan terseksa dari segi dia tidak akan mendapat kelazatan ilmu itu. Kan? Memanglah dia tak rasa apa, tetapi
kalau dia sendiri tidak dapat merasai kelazatan ilmu itu pun sebenarnya diskriminasi lah kepada dia. Maknanya dia tak dapat sesuatu yang orang lain boleh dapat, kan? Macam orang gaul tak boleh makan kambing. Saya acid uric dah tinggi ni, dah tak boleh makan kambing, tak boleh makan seafood. Itu satu kesiksaan tu, kan? Bila tengok kawan makan kambing, kawan makan seafood, udang lah apa semua, orang yang tak boleh makan tu dia rasa macam satu penyiksaan. Lebih kurang macam tu lah. Dengan ni ilmu ni kata Imam Ghazali, sebab orang yang mendapat mukasyafah. Nanti kita akan terang lebih lanjut lah apa erti mukasyafah tu. Mukasyafah ni bukan ilmu sesat. Imam Ghazali bercakap tentang mukasyafah ni, kalau saya boleh ringkaskan sebab dah nak isyak kan. Kata Imam Ghazali, mukasyafah ni maknanya singkapan Allah Ta'ala tentang hakikat-hakikat yang tinggi, ilmu-ilmu yang tinggi itu secara terus. Tetapi itu hanya akan berlaku, kata Imam Ghazali, kalau seseorang itu melalui semua ilmu-ilmu muamalah dulu. Ingat tak? Ada dua kan, mukasyafah dengan muamalah. Kalau orang yang tak lalu ilmu muamalah, dia kata dia tak akan sampai kepada ilmu mukasyafah. Ilmu muamalah inilah merupakan segala ilmu yang kita kena belajar ni, akidahnya, fiqahnya, adabnya, akhlaknya, ketaatan kepada Tuhan, semua tu kena dibuat dulu. Barulah Tuhan boleh singkapkan tabir hakikat. Dan tabir hakikat tu bukan nampak hantu ke nampak apa. Tabir kefahaman tentang hal-hal hakikat. Itu yang berlaku kepada ulama-ulama besar misalnya. Kita tak rasa heran ke ulama-ulama hebat tu dia boleh menulis macam Imam Ghazali ni sendiri, boleh menulis kitab-kitab yang begitu besar, sedangkan umurnya hanya bukan sampai 70-80 pun. Tetapi Tuhan bagi kefahaman. Mukasyafah tu kefahaman lah. Terhadap apa? Terhadap hakikat Tuhan, hakikat hari akhirat, hakikat Rasul. Kita mungkin faham juga, tapi kefahaman kita ni pada level tertentu saja, kan? Banyaknya kita ni ilmu yakin. Yakin kita terhadap hal-hal akidah tu berdasarkan ilmu, berdasarkan akal dan otak kita. Bila diajar kita faham. Itu dipanggil ilmu yakin. Tapi kan Quran kata ada yang lagi tinggi pada ilmu yakin tu, dia panggil ainul yakin. Yakin dia macam kita nampak benda tu. Malah ada satu lagi keyakinan yang lebih tinggi, dia panggil haqqul yakin. Haqqul yakin tu experiential certainty. Kita yakin kerana kita sudah experience benda itu. Itu nanti panjanglah perbahasannya apa yang dimaksudkan dengan haqqul yakin itu. Selalunya para ulama dia bagi contoh mudah yang akhir. Contoh mudah 3 level yakin tu macam kita, selalu saya bagi tahu tentang api dengan asap, tapi itu dah biasa sangat. Kita ambil contoh orang lemas. Kalau kita satu hari tu baca berita tentang budak lemas dalam sungai, baca berita atau baca surat khabar, jadi kita yakin bahawa budak tu lemas, dan kita memahami sedikit sebanyak tentang bagaimana benda tu berlaku, tetapi keyakinan kita tentang perkara itu hanya pada level dia panggil ilmu yakin. Sebab kita baca, kita diberitahu, kita dikhabarkan. Tetapi katalah satu hari tu kita pergi dekat berkelah tepi sungai, ada seorang budak tu lemas depan mata kita. Budak ke ataupun ahli keluarga kita sendiri ke, lemas depan mata kita. Keyakinan kita tentang hakikat lemas itu sudah naik ke tahap ainul yakin. Sebab kita melihat sendiri hakikat lemas depan mata kita. Mungkin kita menyelamatkan budak tu daripada lemas. Maka ilmu kita tentang lemas itu sudah naik ke tahap ainul yakin. Ain ni mata, kita tengok. Tetapi katalah satu hari kita pergi berkelah, kita sendiri lemas. Kita sendiri yang lemas dan kita merasai
Apa itu lemas? Tak matilah, kalau tidak susah nak cerita ni, kan? Katalah kita tidak mati, sempat diselamatkan, tapi kita merasai itu pengalaman lemas, maka keyakinan kita terhadap hakikat lemas itu sudah sampai ke tahap haqqul yakin. Sebab kita sendiri sudah experience, kita sudah mengalami lemas. Itu contoh dia punya kiasan terhadap kalau beragama pun begitu. Setengah orang agama ni akidah ke fiqh ke apa semua, dia hanya faham ilmu yakin sebab dia mengajar untuk guru ajar, dia faham kan. Tapi kalau kata Imam Ghazali, dia beramal, katakan. Dia beramal dengan apa yang dia belajar itu. Cuba mendekatkan diri dengan Tuhan. Dia punya keyakinan terhadap hal-hal keagamaan itu, tentang ketuhanan, tentang hari akhirat, tentang itu akan naik ke tahap ainul yakin. Dan mungkin sampai ke tahap satu ketika Tuhan menyingkapkan hakikat-hakikat yang mungkin orang lain Tuhan tak bagi, tapi kepada orang-orang khawas, orang tertentu yang dekat dengan Allah. Sebab dia kata kadang-kadang dipanggil para awliya, kadang dipanggil siddiqin, muqarrabin, kan istilahnya banyak. Mereka ini Tuhan akan beri ilmu-ilmu yang bersifat mukasyafah. Itu maksudnya. Bukan ilmu yang entah apa-apa ni ya. Sebab itu jangan cari kat gua-gua apa semua nak cari ilmu mukasyafah, carinya kat sini juga. Kat masjid, dekat apa, dengan cara taat kepada Allah Taala. Itu caranya. Jalannya jalan yang diajar oleh agama, bukan jalan entah apa-apa yang mungkin kita dengar dan kita salah faham itu. Itu maksudnya. Nanti kita bicara lagi lah sebab dah nak isyak dan saya kena berhenti. Kita sambung dalam surat 95 itu tentang hal mukasyafah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.